السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis yang berikutnya di dalam kitab Sifatus Salat, berhubung dengan sifat salat, yakni salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Abi Humaid As-Sa'idi. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض هما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. وعن أبي حميد الساعدي, daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Abi Humaid As-Sa'idi, sebahagian ahli sirah menyatakan namanya Abdul Rahman bin Amr As-Sa'idi. Sa'idi daripada suku dia, daripada Ansar, daripada Bani Sa'idah, daripada Khazraj, daripada Ansar. Dia merupakan antara fuqaha, orang-orang yang faqih di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia terlibat di dalam peperangan Badar dan peperangan yang selepas daripada itu. Mati pada akhir pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Abu Humaid As-Sa'idi. Dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mendapat kurnia kerana berjumpa dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan kata, untunglah dia lahir zaman tu. Kalau kita lahir zaman tu, kita pun jadi sahabat juga, kan? Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia mengetahui hamba-hambanya yang ditakdirkan menjadi sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai urusannya. Sahabat radhiyallahu anhum ada kelebihannya kerana mereka berjumpa dengan Nabi, iaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, mati di atas iman, jadi sahabat. Sebab itu tak boleh orang kemudian ni duk dakwa Nabi mai pondok dia ke apa, dia nak jadi sahabat pula lah tu. Lepas ni dia pun radhiyallahu anhu juga. Sahabat ni ada dia punya fadail dia,
manaqib dia, kelebihan dia. Quran sebut kelebihan mereka. Di sisi ahlu sunnah, seperti yang disebut oleh Al-Baghdadi, disebut oleh Ibn Kathir, disebut oleh Ibn Hajar, was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu kesemuanya mereka adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adil maksudnya riwayat mereka diterima, kulluhum, semua mereka. Wa adalatus sahabati bi ta'dilillahi wa rasulihi, dan adilnya sahabat itu, kenapa kita kata adil? Kerana Allah dan Rasul kata mereka adil, yakni daripada pembuktian Al-Quran dan Sunnah. Mereka adil, mereka tak bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mungkin tak silap, mungkin tak mereka silap dalam riwayat, mungkin, tapi biasanya kesilapan mereka itu akan dapat dikesan dengan riwayat sahabat yang lain. Sahabat lain akan bagi tahu benda lain, lalu kita bandingkan, mungkin ada berlaku kesilapan. Seperti riwayat Ibnu Abbas yang kata Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi berihram. Riwayat ini dianggap tidak diterima oleh para ulama kerana ada kekeliruan. Kerana Abu Rafi' yang meriwayatkan dalam peristiwa Nabi berkahwin dengan Maimunah, dia menyatakan Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi bukan berihram. Nabi bukan dalam ihram, Nabi dalam keadaan halal. Dan aku rasulun bainahuma, aku adalah wakil antara Nabi dan Maimunah. Maka Abu Rafi' lebih tahu daripada Ibnu Abbas yang masih kecil. Mungkin mereka silap, tapi mereka tak bohong. Mereka tak bohong. Mungkin tak sahabah melakukan dosa, mungkin mereka bukan malaikat, tetapi keseluruhan amalan mereka melayakkan mereka itu menjadi ahli syurga. Sahabat tak maksum, yang maksum adalah Nabi SAW. Tapi ada sahabat yang memang dijamin oleh Nabi syurga. Kita mungkin kata kalau kita hidup zaman tu, kita jadi sahabat lah juga. Belum tentu, silat-silat kita sokong geng. Tengok geng Abu Jahal ramai. Geng Nabi sikit. Orang kata Nabi tukang sihir lah, gila, pemecah belah masyarakat. Ramai yang sokong yang dah kena, mungkin kita tak sokong. Kemudian Allah dalam urusan dia bagi pilihan ni, kita tak tahu. Saya sebut sekali tuan-tuan, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni salih orang dia. Keluarga dia cerita, masa kecil, umur dia 7 tahun, pada malam 27 Ramadan, dia nampak cahaya memenuhi bilik yang dia duduk, bapa dia, keluarga dia. Dia kata, ma hadha dhaw mala'ad dar. Cahaya apa yang memenuhi rumah ni? Keluarga dia tak nampak, dia yang nampak. Masa tu umur dia 7 tahun. Yusuf Al-Muraqushi, orang saleh pada zaman dia tengok Imam Nawawi ni, dia kata, bagi orang ni ada masa depan yang hebat. Kita mungkin kata Allah lantik dia daripada kecil. Bukan soal Allah lantik kecil ataupun kemudian. Allah itu, bagi Allah urusan yang terdahulu dan yang kemudian. Lillahil amr min qablu wa min ba'd. Bagi Allah itu urusan sebelum dan kemudian. Kita rasa mari sebelum dulu, kemudian baru kemudian. Di sisi Allah sama sebelum dan kemudian. Allah tak terikat dengan masa. Masa kita yang duduk dalam masa ni, Allah tak duduk dalam masa. Zat Allah, kerana Allah pencipta masa. Maka dengan itu,
mungkin, tak mustahil, kerana kesolehan kita yang kemudian, kerana kesolehan seorang insan yang akan datang lagi 20 tahun, Allah bagi kebaikan itu 20 tahun sebelum tu. Sebab apa? Pasal Allah tahu. Seperti mana Allah menjaga orang-orang yang saleh kerana dia akan membawa misi penting ataupun dakwah yang penting, Allah jaga dia masa dia kecil. Kerana Allah tahu yang kemudian, Allah tahu dia saleh, dan bagi Allah sama je antara kemudian dengan terdahulu. Maka mungkin fadilat yang diperolehi oleh sebahagian orang yang masa umur dia awal ialah hasil daripada kesolehan dia masa umur dia tua. Macam mana tu? Allah tahu. Allah bagi siap-siap kepada dia untuk membolehkan dia hidup dan meneruskan kebaikan dia. Sebab tu Allah Maha mengetahui keadilan Allah merentasi igawan kita, fikiran kita. Maka sebab tu kadang-kadang Allah bagi pada satu orang kita, Allah Maha mengetahui. Kemudian bila Allah bagi satu kelebihan pada satu orang atau pengkurniaan, ada tanggungjawabnya. Kita, macam saya sebut, kita lahir dalam keluarga yang mana mudah dapat ilmu pengetahuan. Guru dekat atau bapa kita orang berilmu, ataupun mudah nak mengaji, mudah, duit ada nak belajar, tempat belajar dekat, dapat pahala, dapat ilmu juga, kurniaan Allah. Tapi bagi orang yang lahir jauh, keluarga dia pun jahil, dia seorang-seorang pula nak belajar ilmu pengetahuan, bagi dia pahala yang lebih yang tak ada pada kawan ni. Kerana jihad dia lebih, usaha dia lebih. Allah Maha Adil. Sahabah dan kita memang tak sama darjat, tapi untuk memasuki syurga Allah, Allah memberikan ruang kepada semua hamba-hamba dia. Yang duduk di jalan raya, yang sapu sampah di jalan, dengan seorang syekh yang mengajar dalam masjid, alim yang duduk dalam jawatan kealimannya, ataupun orang alim yang dirujuk oleh umat, peluang di sisi Allah sama. Orang ni masuk syurga dengan ilmunya, mengajar, dia tu mungkin masuk syurga dengan keikhlasan dia, tolong orang, senyum dia, mudahkan orang. Semua jalan-jalan ke syurga yang Allah buka untuk hamba-hamba dia. Maka jangan komplain keadilan Allah. Allah tak adil lah, dia hidup aku zaman ni, cuba dia bubuh zaman tu. Akulah Abu Bakar Siddiq tu. Jadi mungkin dia perasan kan. Okey, balik kita pada ni. Humaid As-Sa'idi dia menceritakan kepada kita tentang macam mana yang dia tengok Nabi SAW salat. Jadi kita ni nak salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salat macam mana kamu lihat aku salat. Kita tak lihat. Siapa yang lihat? Sahabat. Dia riwayat pada kita, ra'aitu Rasulullah, kata dia, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat. Dia lihat Nabi dah tunjuk macam mana cara salat. Kalau Nabi tak tunjuk cara salat, oh susah. Tadi kita nak salat maghrib pun susah. Tu imam kata hari ni aku buat 4 tu. Kau ni kata jangan, kuliah ada buat 2 sudah. Tu imam kata hari ni aku rokok 4 kali. Yang ni kata kita tak tahu pasal potong imam hari ni 4 kali, hari ni 4 kali rokok. Sujud sekali sudah. Sehari yang Syah kita sujud banyak. Tapi Nabi dah tunjuk cara, tak pasal duk mengada-ngada, jangan ubah. Solat dia tunjuk cara. Puasa dia bagi tahu bulan Ramadan puasa wajib. Nak pergi haji dia bagi tahu pergi Mekah, jangan pergi Gunung Jerai. Yang tu nak abang. Dia bagi tahu dah tempat ibadah tu di mana. Dia bagi tahu hak dia turun di mana, tak payah duk serabut. Kau tidak, satu tempat di sana, satu tempat di sini. Sebab itu ibadah itu taufiqiyah. Taufiqiyah, kita ikut macam mana yang Nabi ajar, tak usah duk pening dah. Kalau ada yang idea saya ni kaki suka buat
rekaan-rekaan, pergi buat lain, rekaan motosikal ke, kereta ke, buat yang tu. Hak ni tak bayar, dah cukup dah. Dia hantar Nabi dah. Dia tak mau, dia tak steady hak tu. Dia kena ada lain sikit. Lain sikit. Selawat hak Nabi ajak, tak steady. Lain sikit. Hak ni kena ambil ijazah kat saya. Hak ni ada harga lain. Hak tu dalam Sahih Bukhari. Semua orang jumpa, tak boleh. Dia nak hak lain. Hak lain dia saja ada. Petua daripada tok guru dia saja. Hak tu yang jadi harga cas lain tu. Inilah perkara yang akhirnya agama dicemari ketulinannya. Kita ada panduan sahabat, kita tengok apa yang sahabat radhiyallahu anhum ajar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ja'ala yadayhi hadwa mankibaih. Apabila dia bertakbir, ja'ala yadayhi, dia jadikan kedua tangannya hadwa mankibaihi, dia jadikan kedua tangannya bersentangan dengan bahunya. Yang ni bila dia takbir, tangannya bersentangan dengan bahu dia. Ini yang dilihat oleh Humaid As-Sa'idi. Adakah kita, saya nak hurai terus hadis ni supaya tak jadi, kalau tidak nak patah balik. Saya dah panjang sikit. Itu yang dia lihat. Sahabat lain pun lihat juga Nabi salat. Bila mereka lihat Nabi salat, ada riwayat yang lain dari kalangan sahabat riwayatkan bukan saja Nabi setentangan dengan bahu dia. Ada riwayat yang menyatakan Nabi ini kana idza kabbar rafa'a yadayhi hatta yuhazi bihima uzunai. Nabi ini apabila takbir, dia angkat tangan sehingga setentangan dengan dua telinganya. Jadi dia masuk sini pun betul ada riwayat, sini pun ada riwayat. Maka kedua-duanya hal itu diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang lihat orang buat begini, ada riwayat dia. Sesiapa yang meriwayat orang buat begini juga ada riwayatnya, kemuanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam perkara-perkara fiqh ini kita jangan gopoh sebelum kita mengetahui keseluruhan hadis-hadis berkaitan. Dibimbangi apa yang kita sangka hal itu salah, sebenarnya ada riwayat yang lain. Kalau tak ada riwayat, tak dilakukan. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila dia baginda rokok, baginda menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Dia terjemah apa? Hak Indonesia. Saya tak ada terjemahan. Amkana tu terjemah apa? Melekat. Sebenarnya makan. Amkana ni makan. Makan ni tempat lah. Menempatkan. Kedua tangannya di lutut dia. Maksud bila rokok, kedua tangan duduk di mana? Duduk di kedua lutut. Jangan pergi pegang betih kerin. Ada orang dia pegang betih kerin. Ada orang dia pegang paha. Dia cunggit naik atas lah. Ada orang dia pegang betih kerin. Ada. Rokok pegang apa? Lutut. Rokok pegang lutut. Seperti mana yang disebut nama ni. Summa hasara zahrah, kemudian dia bend, dia membongkokkan belakang dia. Tapi dia tidak takwis, maksudnya takwis ni bukan dia melengkungkan, dia bongkokkan supaya selaras di antara dia bongkokkan tu selaras kepala dia dan belakang dia.
Kerana kalau kita tak ni, kita tak bongkok betul-betul, ataupun kita tidak rokok betul-betul, maka sebagai orang dia rokok, macam saya bagi tahu, kepala dia diangkat naik ke atas, dia tengok ke depan, jadi kepala dia tercungit. Ataupun kadang-kala kalau dia tak ni, macam dia tak lihat perhati betul-betul, dia tunduk, sudah dalam rokok dia tunduk lagi, dia kepak lagi kepala dia, jadi dia rokok, hujung kepala dia terkepak. Ini juga tidak memenuhi ataupun tidak menjadi sunnah Nabi SAW. Kita rokok, kita selaraskan antara kepala kita dan belakang kita. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu qafarin makanahu. Apabila baginda bangun, rafa', angkat kepalanya, istawa, lurus, hatta ya'udu kullu qafarin makanahu, sehingga semua tulang belulang dia, spine dia di belakang ni, tulang belakang ni duduk elok-elok, lurus. Jangan Sami Allahu liman hamidah, tak, dan sekerat ni Allahu Akbar, turun dah. Dan ini kita tengok berlaku banyak. Bila kita tengok orang semayang sunat di masjid-masjid ni, kita tengok banyak lah. Dia bangun daripada rokok, tak, dan dia berdiri lurus, terus dia turun sujud. Dan perhatikan solat kita masing-masing dalam hal ni. Fa idza sajada, dan apabila baginda sujud, wada'a yadayhi ghaira muftarish, dia meletakkan tangannya bukan muftarish. Muftarish ni yakni dia iftirash, maksudnya dia bukan lengkapkan, letak macam ni. Sebab tu haiwan ni bila dia nak ni, orang panggil apa, haiwan dia landing macam ni, dia duduk ni, dia letak macam ni. Nabi tak angkat, Nabi angkat, Nabi tak letak, Nabi angkat macam ni. Setengah orang bila dia sujud, orang perempuan pun juga kadang-kala dengan kain dia apa, dia letak rapat, tangan dia berada di lantai, siku ataupun ni juga apa, lengan dia juga berada di lantai. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Ada kita tengok, dan ada orang sujud, memang ada. Solat lelaki dan wanita sama saja sifat, sama. Cumanya para ulama mereka menyebut, dulu mereka menyatakan, oleh kerana orang perempuan ni dulu, tuan-tuan, dia bukan ada pembeza antara lelaki dengan perempuan ni, tak ada apa, tak ada kita kata lansir ni lah, penghadang. Orang perempuan nampak lelaki, lelaki pun nampak perempuan di belakang, macam ni lah. Sekarang kita tak lansir ni kerana mungkin ada orang perempuan nak salin baju ke apa. Jadi orang perempuan dulu pakaian pun tak banyak. Jadi kalau dia buka sangat, tangan dia tu nampak organ-organ penting dia ni. Jadi fuqaha dulu dia kata orang perempuan dia rapat sikit tangan ke badan dia. Mereka ada alasan dalam hal itu, kerana sifat Islam itu sendiri yang tak mau perempuan terdedah nampak. Walaupun tidak ada nas, tetapi dari segi tabiat agama yang nak suka kepada menutup tubuh wanita tu, nampak macam ada alasan. Nampak macam ada alasan. Maka sebab itu kita tengok kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan hal ini, menyatakan hal. Tapi zaman sekarang mungkin perempuan pun dah pakai labuh luas, dia buka luas ke, dia buka rapat ke, dah tak perasan dah. Mungkin tidak lagi hal itu membezakan. Itu alasan, bukan kerana ada dalil, tapi di atas alasan tak mau nampak. Kalau dia buka kangkang dia tu semua, dia ada rapat sikit supaya sifat kewanitaan itu. Itu alasan mereka. Dalam hadis ni dia kata Nabi bila sujud, Nabi tidak ghaira muftarish wala qabitin hima, tidak juga macam ni, bukan tutup tangan macam ni,
Nabi tangan ni berada di lantai. Jangan setengah orang dia sujud ada macam ni. Ini menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaqbala atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, dan menghadap hujung-hujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Maksudnya apa? Bila dia sujud, hujung-hujung jari menghadap kiblat. Kalau jenis tak macam ni, lipat macam ni, ujung jari lepas ke belakang, tidak memenuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujung jari menghadap ke kiblat. Maksudnya dia tekan masa sujud tu, hujung jari semua menghadap ke arah, hujung jari kaki menghadap ke kiblat, dan kaki tangan juga menghadap ke arah kiblat. Ni asabi'i rijlaihi, jari-jari kedua kaki baginda. Setengah orang bila dia sujud kadang-kadang terangkat dua-dua belakang ni. Dia bukan perasan sangat. Dia sujud terangkat. Cuba tuan-tuan tengok sujud tuan-tuan, sebahagian kita tidak sujud di atas 7 anggota terangkat. Kadang-kadang dia letak juga, dia ambil syarat dia letak saja, tapi hujung-hujung jari tidak menghadap ke arah kiblat. Solatnya tidak menyempurnai apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dia jenis tak boleh kaki dia, kalau dia lipat patah, tak boleh dah lah, tak bangkit dah dia. Tu tengoklah kalau ada orang tua-tua macam tu, kok baru semayang. Tapi kalau insya-Allah daripada mula dia duduk semayang, dia insya-Allah dah lembut dah anggota dia tu. Allah ni beri solat, sifat solat, di samping ia ta'abbud, dia pengabdian diri kepada Allah, dia juga merupakan sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia. Okay. Kemudian dia kata, wa idza jalasa fi raka'ataini, apabila baginda duduk pada 2 rakaat, yakni rakaat yang kedua. Bila rakaat yang kedua dia duduk ataupun dia duduk pada sebenarnya merangkumi juga duduk semasa kita duduk antara 2 sujud. Dia kata jalasa ala rijlihil yusra, dia duduk di atas kakinya yang kiri. Wa nasabal yumna, dan dia memacakkan kakinya yang kanan. Kenapa dia pacak kaki dia yang kanan? Jadi duduk atas apa? Duduk atas kiri, pacak yang kanan. Hak tu yang tuan-tuan kata duduk iftiras di dalam salat. Okey. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, apabila baginda duduk pada rakaat yang akhir, qaddama rijlahu al-yusra, baginda mendepankan, qaddama rijlahu al-yusra, mendepankan kakinya yang kiri. Yang ni kaki kiri tu pi ke depan bila duduk. Wa nasabal ukhra, dan pacak yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan baginda duduk di atas punggungnya. Itu duduk tawarruk. Yakni kalau pada rakaat yang akhir, dia kata pada rakaat yang akhir tadi, kalau yang kedua tadi, tapi kalau yang akhir duduk tawarruk, dia tak duduk di atas kaki kiri pacak kaki kanan, tapi dia kaki kiri pergi ke hadapan, keluar di bawah kaki kanan, baginda duduk di atas punggungnya. Itulah duduk tawarruk. Dan hadis ni menjadi hujjah kepada mazhab Syafi'i, bahawasanya tentang duduk tawarruk adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk tawarruk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dalam hal ini mempunyai beberapa pandangan. Di dalam mazhab Hanafi
dia tak ada tawarruk, dia semua iftirash tadi, semua duduk macam duduk antara dua sujud. Dia semua sama ada pada tasyahud yang awal ataupun yang akhir, sama. Mazhab Malik, dia semua tawarruk, semua hak macam tahiyat yang akhir. Mazhab Syafi'i, dia kata tawarruk ni ialah bagi duduk yang mana selepas daripada itu salam. Selepas daripada itu salam. Kalau semayang zuhur, duduk mana yang selepas daripada itu salam? Tasyahud yang akhir. Selepas daripada itu salam, duduk tawarruk. Tasyahud yang awal, selepas daripada itu tak ada salam, duduk iftirash macam biasa, macam kita duduk biasa. Asar sama macam dengan zuhur. Maghrib rakaat yang kedua belum ada salam, rakaat yang ketiga ada salam, maka duduk juga tawarruk. Okey, subuh berapa kali tasyahud? Satu je lah, pasal ada hanya dua rakaat. Jadi nak duduk tawarruk ke duduk iftirash? Dalam mazhab Syafi'i, duduk tawarruk. Sebab apa? Kerana selepas daripada itu salam. Melainkan fuqahanya sebagian menyebut, kalau selepas tu bukan salam, misalnya dia lepas tu dia nak sujud sahwi, sujud sahwi, maka dia tidak tawarruk. Tapi kesimpulannya, dia membezakan, dia menetapkan kalau selepas daripada tu salam, maka duduknya tawarruk. Maka duduk tawarruk ni pada solat subuh, pada rakaat yang akhir zuhur, pada rakaat yang akhir asar, dan juga pada rakaat yang akhir isya, lagi juga pada rakaat yang akhir maghrib. Adapun rakaat yang selepas daripada itu tidak ada salam, rakaat yang kedua, duduk tasyahud pada rakaat yang kedua, tidak tawarruk. Pada isya tak tawarruk, pada zuhur tak tawarruk pada rakaat yang kedua, pada asar tidak tawarruk, pada maghrib tidak tawarruk. Mazhab Ahmad bin Hanbal sama macam mazhab Syafi'i. Dia kata, tapi bagi solat, dia kata bagi solat yang ada dua tasyahud, satu duduk iftirash, satu duduk tawarruk. Tapi kalau ada satu tasyahud macam sembahyang subuh, di dalam mazhab Ahmad tidak tawarruk, iftirash. Apapun khilaf. Kenapa? Kerana hadis ni kata fil rakaatil akhirah, pada rakaat yang akhir, yang ada dua. Pasal dia kata tadi yang dua, yang ni yang keempat. Imam Syafi'i dia faham yang akhir. Yang akhir tu subuh tu, dua rakaat yang kedua tu yang akhir lah tu. Dan hujahnya juga kuat dalam masalah ini. Maka adalah sunnah untuk duduk tawarruk. Ramai di Perlis ni dia tak duduk tawarruk, saya tahu. Tapi saya nak beritahu, dari segi sunnah yang ada dalam hadis, duduk tawarruk. Terutama bagi solat yang 4 rakaat. Dan juga 3 rakaat seperti solat, iaitu solat maghrib. Solat subuh khilaf. Kalau duduk tawarruk pun boleh, tak tawarruk pun boleh. Kalau duduk tak tawarruk pun macam mazhab Hanafi, sah salat, tapi meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah tawarruk.
Sah salatnya. Hanafi ada alasan-alasannya, tapi meninggalkan sunnah tawarruk. Maka dengan itu duduk tawarruk. Melainkan kalau kita sembahyang di belakang imam tu dia cara Hanafi, dia tak tawarruk, dan kita nampak dia tak tawarruk, dia duduk iftirash. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk kita ikutlah. Tapi kalau kita di belakang, mana kita tahu imam duduk macam mana? Kita ikutlah. Seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, di dalam masalah ni. Ini merupakan hadis Abi Humaid As-Sa'idi, yang mana beliau menceritakan tentang sifat salat Nabi SAW, yang mana baginda lihat Nabi SAW lakukan. Cuma ada beberapa benda dalam hadis ni yang dia tak sebut, saya nak sebut, iaitu apabila Nabi SAW pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, sebelum nak bangun, ada tak duduk sekejap, ataupun kita panggil julusul istirahah, julusul istirahah, duduk sekejap, ada tak? Dalam mazhab Hanafi tak ada, tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, mereka mensabitkan adanya julus istirahah ni, duduk sekejap sebelum bangun. Yakni masa kita sujud, sebelum kita nak bangun, kita duduk sekejap, sunnah, kemudian kita bangun. Hadis ni tidak sebut, tetapi riwayat yang lain menyebut, di mana rawi menyatakan, wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhada fi raka'atil ula. Nabi SAW itu duduk apabila mengangkat kepalanya daripada sujud sebelum baginda bangun. Pada rakaat yang awal tu, sebelum baginda bangun, dia duduk sekejap. Jadi sunnah juga kita duduk sekejap, tak terus orang kata tui bangun terus. Mazhab Hanafi dia kata sebab kerana Nabi dah masa tu umur, badan dah berat, jadi dia duduk sekejap. Itu bukan kerana sifat solat, tapi keperluan. Dia kata keperluan. Namun Al-Imam An-Nawawi dia berhujah menetapkan ini termasuk di dalam sunnah, duduk sekejap. Jadi tak macam bahasa kasar kita cepuih bangun macam tu, kan, terus bangun begitu. Duduk dia sekejap sebelum dia bangun, dan ini merupakan juga sunnah yang ada disebut di dalam hadis. Kalau kita lihat pada hadis-hadis Nabi SAW nanti, kita akan dapati 4 tempat di mana Nabi SAW mengangkat tangan. 4 tempat. Di dalam hadis Abdullah ibn Umar, Nabi SAW, anna Nabi kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idza iftataha as-salah. Nabi angkat tangan bersentangan dengan bahu masa buka semayang. Itu takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Satu lagi kata wa idza kabbara lirruku'. Apabila baginda bertakbir untuk rukuk. Nak rukuk, Allahu akbar, angkat. Sekali lagi. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Apabila baginda angkat kepala dia daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Baginda juga angkat, dia kata. Rafa'ahuma kadzalika, dia kata. Itu pun baginda angkat. Kemudian yang satu lagi Nabi SAW lakukan ialah apabila baginda bangun daripada tasyahud. Baginda mengangkat qiyam minat tasyahud, baginda daripada tasyahud yang awal tu, baginda bangun, baginda angkat. Jadi 4 tempat ini dia angkat tangan seperti yang di dalam
riwayat-riwayat yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat-riwayat yang lain, ulama-ulama bincangkan. Dalam mazhab Hanafi dia tak angkat tangan semua, melainkan di dalam takbiratul ihram saja. Dan dia menolak angkat tangan semua. Bahkan sebahagian dalam mazhab Hanafi ni dia pergi lagi keras. Kalau dia angkat kerap sangat tempat lain tu, dia batalkan. Tapi riwayat-riwayat yang dibawa dalam mazhab Hanafi, di sisi kebanyakan ahli hadis tidak menyokong hujah mereka dalam hal ini. Maka riwayat-riwayat jumhur dalam hal ini lebih kukuh untuk diamalkan. Maka ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Humaid As-Sa'idi, dan insya-Allah mudah-mudahan kita jadi panduan kita, dan akan ada lagi riwayat-riwayat yang lain untuk kita lihat di dalam amalan insya-Allah. Kita azan ke? Masuk tu. Okey. Jika tidak belum masuk waktu lagi, maka tuan-tuan melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maka kita mengetahui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sifat salat baginda kepada kita melalui riwayat daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Sebahagian daripada pendetilan itu kadang-kadang ulama khilaf kerana berbagai riwayat. Misalnya Allahu Akbar angkat tangan ke, ataupun Allahu Akbar serentak dengan tangan, dengan angkat tangan. Pergerakan serentak dengan takbir ke, ataupun takbir dulu baru bergerak, atau bergerak dulu baru takbir. Jumhur kata serentak bersama dengan takbir, begitulah pergerakan. Tangan pun serentak. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, serentak. Di kalangan para ulama kata Allahu Akbar angkat, kemudian daripada itu tidak serentak. Ada pun qaul yang menyatakan angkat dulu baru Allahu Akbar. Ibn Hajar kata dia tak nampak siapa kata qaul ni. Tapi di kalangan para ulama yang menghimpun hadis, mereka kata sebenarnya ketiga-tiga hal ini boleh dipahami daripada riwayat-riwayat Nabi. Maka kalau ada kita tengok orang tu Allahu Akbar, dia angkat, tak payahlah kita nak berkelahi bab itu. Kalau ada orang serentak, itu qaul jumhur. Mengikut jumhur dalam banyak hal lebih baik. Lebih baik. Hal-hal yang detail yang seperti ini, kita akan dapati banyak riwayat-riwayat Nabi SAW kadang-kadang meninggalkan ruang yang luas kepada kita dalam hal-hal dalam berhubung dengan hal ini. Usul, asas, teras kepada salat tu tak berbeza. Detail-detail tu ada keluasan yang Nabi SAW berikan, ataupun riwayat-riwayat itu boleh difaham daripada apa yang sahabat riwayatkan daripada Nabi. Kita azan. Saya jawab soalan tu. Soalan dia tanya, masa takbir adakah tangan rapat ataupun tangan buka? Dua-dua ada qaul. Para ulama hadis menyebut tentang riwayat yang menyatakan Nabi takbir dan dia yadhum, dia merapatkan tangannya. Ini ada di dalam riwayat. Ada riwayat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, dia dia meluruskan betul, tapi dia merenggangkan. Dia merenggangkan demikian. Cuma wallahu taala alam, dari segi riwayat rasanya lebih kuat. Para ulama mentarjihkan, ramai yang juga mentarjihkan bahawasanya tidak mengembangkan jari, sebaliknya lebih mendekatkan jari seperti di dalam riwayat-riwayat itu. Jika ada dibuat dalam dua-dua hal itu, tidaklah mengganggu solat, tetapi wallahu ta'ala lebih kuat untuk dia merapatkan jarinya.
Ni semua soalan hak main ni, cerita dia festival Bon Odori. Hak bunyi dia apa betul? Bon apa ni? Bon Odori. Nak jawab kan ni? Okey. Tuan-tuan kena dengar bagi clear benda ni. Dalam dia sebenarnya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukuman ke atas sesuatu itu ialah cabang daripada gambaran mengenainya. Maksudnya apa yang kita hukum berdasarkan apa yang kita tergambar di dalam pikiran kita, di dalam pengetahuan kita. Kalau kita tak tahu, maka sukar kita nak hukum. Tapi setelah kita tahu, baru kita hukum. Saya buat benda mudah dulu tuan-tuan untuk faham. Satu orang bagi maklumat tentang si A, dia bagi maklumat tak elok. Dia ni macam ni. So kita punya hukuman, orang tanya dia patut tak saya ambil dia tu jadi isteri? Ish, tak sah kot. Tak sesuai. Tak sesuai dia tu hasil daripada gambaran yang ada pada dia. Tapi kalau dia diberikan maklumat yang lain, mungkin hukuman dia lain. Jadi yang penting dalam hal ini ialah mendapatkan gambaran yang sahih tentang sesuatu hal sebelum kita mengeluarkan hukuman mengenainya. Okey. Itu sukar untuk saya kerana Bon Odori ni saya taklah tahu dua perkara. Yang pertama, kita tahu berdasarkan pembacaan tentang kaitan upacara ini ataupun festival ini dengan kepercayaan-kepercayaan yang syirik dan salah, ruh dan seumpamanya. Itu satu. Yang keduanya ialah, adakah yang akan dibuat di Malaysia itu sama macam yang diceritakan di dalam laporan-laporan? Itu pula. Itu mesti juga kita ambil tahu supaya adil di dalam hukuman. Tuan-tuan kena dengar bagi adil. Kita di Perlis ni ada Songkran. Songkran kita fatwa tak boleh sebab kita tahu perayaan dia tu memang membabitkan kepercayaan dan seumpamanya. Tapi kalaulah satu upacara amalan itu dibuat, memang ada asalnya yang tak baik. Tetapi apabila dia datang, versi yang datang pada kita tu dah tak ada dah benda tu, tak ada dah kepercayaan tu. Saya buat contoh mudah tuan-tuan. Ketupat dalam sejarah dia di Indonesia dan seumpamanya, dia ada kepercayaan jamuan kepada dewa dan pemujaan. Tapi ketupat yang ada kita makan ni dah tak ada, siapa pun tak tahu dah yang tu. Yang kita tahu, kita makan je lah. Raya kita buat ketupat. Dan tak ada pula siapa kata sunat buat ketupat hari raya. Cuma raya tak ada ketupat macam tak syok. Yang tu saja. Bukan rukun makan ketupat. Tapi dah duk biasa daripada kecil, kita raya makan ketupat. Tak ada siapa associatekan ketupat dengan agama. Saya buat contoh yang lain. Pulut kuning. Dulu pulut kuning ni ada kepercayaan yang karut. Kalau nak tunai nazak apa-apa, kena buat pulut kuning. Pi buat pulut kuning, pi jamu tok keramat ke apa. Itu salah. Tapi pulut kuning hak kita duk makan ni dah tak ada dah. Kita kira kuning elok sedap je. Bubuh pandan ke apa sikit, baguslah. Ada benda itu, tapi tidak ada lagi kepercayaan itu. Pesta ni saya tak tahu kalau tuan-tuan tanya saya. Cuma hukuman dia begini. Jika sekiranya dia datang dengan pakej kepercayaan yang salah, khurafat, sesat, misalnya, tak nanti Bon Odori, Gunung Ledang ke Gunung Jerai masuk sekali. Bila ada khurafat karut marut yang salah,
kita pi join meraihkan mungkar itu, hukumnya adalah haram. Jika sekiranya upacara itu membabitkan kepercayaan kufur, percaya bahawasanya dewa muncul ataupun dewa keberkatan memberikan apa pada hasil tanaman dan seumpamanya, yang semua itu merupakan milik Allah Azza wa Jal, kita sertainya kita berdosa. Jika kita redha bil kufur, maka kita juga kufur. Kalau mungkin kebanyakan orang pi dia tak redha lah, dia saja enjoy. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, riwayat Abu Daud, siapa yang menyertai satu kaum, siapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Ini positif dan negatif. Kalau dia menyerupai yang negatif, dia negatif. Kalau dia menyerupai yang positif, dia positif. Kalau dia menyerupai yang baik, dia baik. Menyerupai yang tak baik, tak baik. Kalau dia makan chopstick, dia pakai baju chongsam, dia jadi orang Cina. Tapi dia Cina bukan agama. Cina, dia pakai baju Melayu, dia pakai sampin, walaupun dia India, dia Cina, dia macam fahawa dia kalangan orang Melayu lah. Ridwan T, pakai baju Melayu, kita rasa dia macam Melayu lah, kan? Itu dia punya moral dia. Tapi jika penyerupaan itu baju padri, maka itu bukan penyerupaan kaum, itu penyerupaan agama. Nabi apabila diberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya raja-raja tidak membaca surat apa yang tidak ada fihi khatam, yang tidak ada cop, fattakhidha khatiman min fiddah ka'anni ara bayaduhu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Baginda mengambil cincin yang boleh cop, seakan-akan kau masih nampak putih cincin itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata depa cop lah surat depa, kita jangan duk tiru duk cop surat macam depa pula, tu kerja orang kafir. Tak, oleh kerana itu bukan agama, itu adalah satu cara yang mana cara tu ada manfaatnya. Bila cop surat, dapat kita tahu originality ataupun authenticity kepada sesuatu surat tu. Nabi terima cop tu, Nabi buat cop. Nabi tak kata itu tiru Maharaja Rom dan Parsi. Tak, Nabi tak kata. Nabi pun buat cop macam mereka buat. Maksudnya meniru yang bukan akidah, yang bukan sesat, tak mengapa. Kita kena tengok hal ni. Kalau pesta tu package dia tu merangkumi khurafat, amalan khurafat, kepercayaan khurafat, perbuatan khurafat atau perbuatan syirik dan kufur, haram menyertainya. Kalau meredai kekufuran dalamnya juga merosakkan akidah. Kalau package tu mari tak ada apa, dia pakai kimono saja, jalan getek-getek macam Jepun saja, lepas tu pergi makan sushi saja, lepas pada tu sembang cara Jepun saja, yang tu hanya menyerupai kaum, tidak menyerupai agama. Jadi kita hendaklah lihat hal ni. Tuan-tuan tanya saya nak kena tahu detail benda ni lah, nak kata belah mana, wallahu ta'ala alam. Tapi beberapa ada mufti yang telah mengeluarkan pandangannya dan kita hormati. Mungkin beliau telah buat kajian, beliau kata ini syirik dan seumpamanya. Saya setakat ni belum menyatakan itu pesta yang syirik dan seumpamanya, dan mungkin ada asasnya. Mungkin beliau tahu maklumat yang sebelum daripada ini, wallahu ta'ala alam. Sesiapa yang nak bagi jawapan ataupun yang tanya, dia boleh buat kajian, tengok ada unsur apa dalam pesta ni. Dulu kita putuskan tentang Songkran, wakil masyarakat Siam mai bahas dengan saya. Dia tanya saya dalam majlis, tidakkah Islam itu mengiktiraf kebudayaan? Oh, kemah tu. Saya kata ya, dia mengiktiraf kebudayaan yang tak bercanggah dengan dia. Ya, Islam mengiktiraf. Sebab tu Nabi bila datang, Nabi tengok ada benda-benda, innal ansar yu'jibuhumul lahu. Kenapa tak menyanyi? Orang Ansar kan suka menyanyi. Nabi kata bila kahwin,
Nabi tengok mereka tak menyanyi, tengok Nabi ada, Nabi tetap menyanyi. Ansar bukan suka menyanyi. Nabi kata Aisyah, ama ma'akul lahu fa innal ansar yu'jibuhum lahu. Tak ada menyanyi kan? Ansar kan suka menyanyi. Nabi apa menyanyi? Itu Nabi betulkan. Bila lirik salah, Nabi betul. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu apa nak berlaku besok. Nabi betul. No. Ini tak. Jangan kata. Yang ni. Quli ma kunti taquli min qabl. Kata apa yang kau kata sebelum ni. Nabi tahu yang besok, Nabi tak tahu. Dia kata di sisi kami ada nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata yang ni jangan kata. Yang tahu besok nak berlaku apa siapa? Allah. Itu nabi. Nabi tak kata, tengok baru dia bergerun kat aku tahu besok nak berlaku apa. Kita yang tak nabi, manusia yang tak nabi ni duk pi habaq tok guru dia tahu apa, mai duk scan. Hang ni tak lama lagi jadi sekian. Pakatlah sekian bayar seorang RM50. Ada kadang-kala karamah di mana Allah lontarkan pengetahuan ataupun lintasan kepada orang soleh dalam hal tertentu. Tak adalah semua orang dia tahu. Kadang-kadang macam Yusuf Al-Murakushi yang menyatakan bahawa kemungkinan An-Nawawi akan jadi. Dia Allah campakkan, dia kata amunajjimun anta, engkau buat ramalan kan? Tak, dia kata aku Allah lintaskan aku, dia akan jadi satu. Macam itulah. Tapi maksudnya Islam i'tiraf selagi tidak bercanggah dengan akidahnya. Wallahu a'lam. Ada soalan yang saya nak jawab sikit, dia tanya, iaitu tentang semayang sunat tasbih. Solat sunat tasbih panjang perdebatan ulama sejak dahulu sampai sekarang. Tapi jika kita lihat di kalangan ulama hadis yang bahas, yang bincang, majoriti para ulama menyatakan hadis ini sekurang-kurangnya hasan, boleh diamalkan. Ramai yang mensahihkannya. Ada di kalangan para ulama yang menolak hadis ni seperti Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi kata semayang apa macam pelik sangat ni. Tapi itu bukan alasan. Kerana semayang gerhana juga 2 rakaat. Itu bukan alasan. An-Nawawi ada mengkritik hadis ni. Ulama-ulama juga menjawab. Kebanyakan ulama daripada dulu, majoriti para ulama, mereka mensabitkan salat tasbih dan menunaikan salat tasbih sebagai amalan yang baik. Siapa tak mau tunai pun tak apa. Tapi hatta Syekh Nasiruddin Al-Albani dia juga mensahihkan hadis salat tasbih. Hadis salat tasbih di dalam Sunan Abi Dawud, hadis salat tasbih di dalam Sunan Ibnu Majah, Albani telah menghukumnya sebagai sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan hadis. Apa hadis ni? Hadis tu ialah Nabi SAW ajar kepada pak saudara dia Abbas tentang solat yang Nabi kata jika engkau buat ni, jika kau buat solat ni idza anta fa'alta dhalik ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu. Jika kau buat semayang ni, Allah ampun dosa engkau yang awal dan yang akhir, qadimahu wa hadithahu, yang lama dan yang baru, khata'ahu wa amdahu, yang tersilap dan yang memang sengaja kau buat, saghirahu wa kabirahu, yang kecil dan yang besar yang kau buat, sirrahu wa alaniyatahu, yang jelas-jelas kau, yang senyap-senyap orang tak tahu yang kau buat, dan yang terang-terang orang tahu kau buat, Allah ampun. Apa solat dia? Di dalam hadis itu Nabi SAW kata antusalli 4 rakaat, kamu salat 4 rakaat. Jadi berapa rakaat salat tasbih? 4. Ikut hadis dia. Wa taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah,
kamu baca bagi setiap rakaat itu Fatihah dan surah. Surah apa? Dia tak beritahu. Berarti makna apa-apa surah pun boleh. Tadi dia kata 4 rakaat. 4 rakaat. Tapi kita, kalau kita semayang malam, Nabi sebut salatul lail masna masna. Semayang malam dua-dua. Sebab itu di kalangan para ulama menyatakan, hatta ulama salaf, kalau malam 4 rakaat tu jadi dua-dua. Jadi 4 lah. Kalau siang 4 sekali pun. Nabi kata apa? Yang pertama baca rakaat yang pertama, of course selepas kita baca iftitah, kita baca Fatihah, kemudian baca surah. Surah apa? Dia tak tetapkan. Apa-apa surah boleh baca. Surah panjang kah, surah pendek. Fa idza faraghta min al-qira'ah, apabila kamu dah selesai daripada bacaan, kata Nabi, fi awwali raka'ah, pada rakaat yang pertama, wa anta qa'im, sedangkan kau sedang berdiri, yakni habis dah baca Fatihah, habis baca surah, kita masih lagi duduk berdiri ni, Nabi kata qulta, kamu kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah 15 kali. Yang ni selepas baca Fatihah dengan surah berapa kali? 15 kali. Summa tarka', kemudian kamu rokok, kata Nabi. Fataquluha wa anta raqi' 10. Kamu tak kata benda subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sedangkan kau rokok berapa? 10. Jadi hak tadi 15, yang ni 10. Summa tarfa', kemudian engkau angkat kepala. Summa tarfa' ra'saka min ruku', kamu angkat kepala kamu daripada rokok. Taquluha 10, kamu sebut lagi berapa? Lagi 10. Rokok 10, bangkit daripada rokok berapa? I'tidal 10. Summa tahwi sajidan, kamu turun sujud. Fataquluha wa anta sajidun 10. Kamu kata yang sama masa kau sujud berapa? 10. Yang kita kata ni maksudnya selepas daripada bacaan sujud lah. Sebab kita subhana rabbil a'la, habis kita baca tu, kita pun kata subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa kali? 10 kali. Summa tarfa' ra'saka minas sujud fataquluha 10. Kemudian engkau angkat kepalamu daripada sujud, kamu baca lagi 10. Summa tasjud fataquluha 10. Kemudian kamu sujud, kamu baca lagi 10. Summa tarfa' ra'sak, kemudian kamu angkat kepala kamu. Dan tu kita bangun daripada sujud yang kedua, sebelum kita nak berdiri, yakni kita duduk istirahat tu, fataquluha 10. Kamu kata lagi 10. Kamu kata lagi 10. Artinya berapa semua? Berapa tuan-tuan? 75. Tak ada kira? 75. Fi kulli raka'atin taf'alu dhalika fi 4 raka'at. Setiap rakaat kamu buat macam tu pada 4 rakaat. Jadi 75 kali 4 berapa? 400. Berat benar berapa? 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 75 kali 2 berapa? 150 kali. Jadi kalau 4 rakaat jadi berapa? 300. Mungkin orang tanya kita, tapi masa dengan tasyahud tu, nak mana tasyahud dulu ke? Nak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tu dulu? Fuqaha berbincang di kalangan mereka, baca tasyahud dulu, kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis ni dia kata, in istata'ta an tusalliya fi kulli yawmin marrah faf'al. Jika kamu lakarat buat setiap hari sekali, kamu buat. Pengalaman saya duk buat sekitar sejam lah. Sekitar sejam. Dengan campur kalau kita baca surah panjang sikit lah.
Tuan-tuan baca surah setengah mungkin. Tapi pelanggan duk buat sejam lebih kurang lah. Jadi kalau kita bangun pukul 4, sementara pukul 5 habislah. Ataupun bangun, dia boleh buat pada bila-bila masa saja. Fa in lam taf'al, kata Nabi, fa fi kulli jum'atil marrah. Jika kamu tak buat, setiap seminggu sekali. Setiap seminggu sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Jika kamu tak berlarat, kamu tak buat, setiap bulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Jika kamu tak buat, setiap setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Jika kamu tak buat, seumur hidup kau buat sekali. Dalam hadis ni yang disahihkan ataupun dihasankan oleh majoriti para ulama, termasuk Albani tadi saya kata, dia kata diampun dosa. Di kalangan para ulama dahulu, hadis mereka kata duka cita, kesedihan, hajat kebanyakannya dapat dirongkaikan dengan solat tasbih. Maka siapa yang rajin buat, kalau tak setiap hari pun sebulan sekali, setahun sekali, kita Nabi, lebih kurang sejam, insya-Allah buat. Hari tu ada orang tanya, jadi hadis tu panjang sikit, saya ambil catat sikit supaya takut keliru bila baca. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dirahmati Allah je. Siapa yang boleh beramal dengannya. Macam saya kata tadi, mungkin orang kata, depa kata hadis tu tak sahih. Ada yang menyatakan ia tak sahih, tetapi jalur-jalur hadis yang banyak tidak boleh sukar untuk dinafikan. Sekurang-kurangnya hadis ini hasan yang boleh diamalkan. Dan telah mengamalkannya Abdullah ibnu Mubarak, ulama-ulama yang saleh mengamalkan salat ini. Mudah-mudahan kita juga mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.